Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. 弟兄姐妹们早安。 Mari bersama-sama kita merendahkan diri kita dan kita memohon pimpinan Tuhan. 我们祷告，恳求神的帮助。 Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. 天父，为着一年里面你的看顾保守，向你感恩。 Kami bersyukur dari 2 hari yang lalu kami boleh merayakan kelahiran putramu yang tunggal. 我们感谢主，2天前我们可以一同来庆祝主你的独生子。 Bahkan pada hari ini Roh Kudus menggerakkan kami untuk datang beribadah di hadapan-Mu. 今天早上圣灵引导我们来到你的面前来敬拜你。 Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. 接下去我们要听主你的话。 Bapak, kami sadar betul kami adalah orang-orang yang seringkali sulit untuk mendengar. 主啊，我们觉悟到我们有时候是很难听的人， Seringkali kami menutup hati kami. 多少时候我们制作我们的心。 Tapi ketika kami merayakan kelahiran Kristus di dunia ini, 但是在世上，当我们庆祝主你降生的日子， kami percaya Kristus yang ada di dalam diri kami 我们相信主在我们心中 akan menolong kami Hui untuk menangkap bangju omen. firman-Mu. 听到你的话， Berkati waktu kami, Bapa. 求你祝福我们的时间， Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. 传讲主你信息的仆人以及翻译的 Roh Kudus boleh memberikan kesanggupan. 圣灵给他们可以 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 主所爱的弟兄姐妹们，今天我们要读一段的经文，就是在马太福音第2章第1节到第8节。 Lalu nanti kita akan melihat Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21. 接下来我们还要再看约翰福音第3章第20节到21节。 Tema kita pada pagi hari ini adalah Let Christmas Change You. Biarkan Natal mengubah dirimu. 我们的题目今天就是让圣诞来改变你。 Saya akan membacakan Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Nanti akan diterjemahkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Herodes, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." 当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那剩下来做犹太人治王的在那里，我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”当下心里暗暗的叫了博士来细问那星是什么时候出现的。
就差他们往伯利恒去，说：你们去仔细查询访那小孩子，醒到了就来报信，我也好去拜他。 Jadi ketika kita bicara tentang Natal yang mengubahkan, 我们就是讲到圣诞 saya 节 percaya, 可以改变， saya percaya ini adalah sesuatu yang sebetulnya sulit. 我相信这是一个不简单的事。 Natal adalah sesuatu yang kita rayakan setiap tahun menjadi sebuah kebiasaan. 圣诞节是我们每一年庆祝的，好像一个传统的习惯而已。 Tapi selama puluhan tahun kita merayakan Natal, apakah betul ada momen yang berkesan buat kita? 但是在我们10多年来庆祝圣诞的时候，是否有一些时刻是给我们很留念的呢？ Ketika saya memikirkan tentang tema ini, saya melihat ke belakang di dalam kehidupan saya. 当我看到这个题目的时候，我再一下回头看我以往的生活， Apa ada satu momen Natal di mana saya itu secara khusus merasa disentuh oleh Tuhan? 是否有一次圣诞节我自己感到这个时刻我被神触摸了？ Dan saya sulit untuk menemukan momen-momen tertentu. 我不容易找到如此的时刻。 Sehingga saya curiga, jangan-jangan Christmas celebration 我在那边怀疑，可能是庆祝所谓的圣诞。 Maaf, sebetulnya hanyalah pelarian dari hidup kita yang empty, hidup kita yang kosong. 其实就是我们空虚的心情的逃避的地方。 Kemarin kita belajar dari Yesaya 9, 昨天 ayat 我 yang 们 pertama. 昨天我们从以赛亚书第9章第1节里面所学习的， Umat pilihan Tuhan berjalan di dalam kegelapan. 在神的这个百姓走在幽暗当中， Apa artinya berjalan di dalam kegelapan? 什么意思呢？ Kalau kita melihat di pasal yang ke-8, Yesaya pasal yang ke-8, 就是我们看到以赛亚书第8章， secara khusus ayat yang ke-22, 特别是在22节， di situ dikatakan bahwa orang-orang pilihan Allah, 在那边讲到神的贤民， mereka melihat ke langit dan melihat ke bumi. 他们仰望上天，以及俯察下地。 Dan kemarin dijelaskan oleh Musa Erwin, mereka mengandalkan sesuatu yang lain. 他们在那边在想到别的投靠者， Saudara, mereka ini adalah umat yang percaya kepada Allah. 他们都是相信主的人， Tetapi di tengah-tengah kepercayaan mereka, mereka bersandar kepada sesuatu yang lain. 但是在他们的信仰当中，他们还相信其他的。 Jadi di tengah-tengah hidup yang gelap, mereka berharap kepada something else. 在这个黑暗当中，他们还是有所盼望的。 Dan kalau kita melihat kepada tradisi Natal yang kita rayakan setiap tahun, 就是我们看到传统每一年在庆祝圣诞的时候， saudara kita tahu Natal itu nggak cuma dirayakan oleh orang-orang Kristen. 我们知道圣诞节不单单是基督徒所庆祝的， Di dalam festival Natal, orang-orang lain itu juga merayakan banyak hal. 在这个庆祝圣诞当中，好多人在为着某件事情而庆祝。 Jadi tradisi Natal itu membuat semua orang berkumpul dengan orang-orang yang mereka sayangi. 传统的这个庆祝就是他们每一个相爱的人能够集合在一起， Mungkin keluarga, mungkin teman dekat. 可能家人，可能亲朋戚友。 Dan di dalam Natal ada tradisi berbagi. 在这个圣诞节也有如此的传统，就是来分事宜， Dan ini dilakukan oleh semua orang. 这是很多人都做的。 Termasuk Natal adalah momen liburan. 包括在圣诞节就是假期， Dan kita tahu posisi Natal itu akhir tahun 25 Desember. 我们知道圣诞节就是12月25号，就是年底了。 Artinya sepanjang tahun yang melelahkan. 意思说整年的这个疲乏， Wajar banget kalau semua orang menanti-nantikan momen Natal. 当然很自然的，每一个人都在等候这个圣诞节。 Karena satu momen ini kita percaya dan kita harapkan akan memberi semacam kelepasan. 当然我们每个人知道，在这个节日圣诞节里面可以放松松解我们每一个人。 Sehingga kita semua menanti-nantikan akhir tahun dan Natal. 所以好多人在等候年底，等候圣诞节。 Tapi ketika saya merenungkan akan bagian ini, 当我思想这一段的时候， ketika manusia itu menanti-nantikan akhir tahun, 当人在那边等候年底， kita excited, tertarik. 我们非常的兴奋，被吸引了。
Saudara, sebetulnya ada apa di balik spirit manusia yang seperti ini? 其实，在如实有经历的人的后面，有描述做什么呢？ Jangan-jangan kita adalah manusia yang empty, manusia yang kosong, manusia yang hampa. 要不然我们都是一个很空虚的人。 Sehingga kita memang butuh momen-momen tertentu untuk fulfill emosi kita. 当然，我们很希望有一些东西可以填充我们这个空虚的心。 Jadi seperti yang dibilang oleh Yesaya, 就好像以赛亚说的， umat pilihan Allah itu berjalan di tengah-tengah kegelapan. 神的选民走在黑暗当中， Ini bukan artinya mereka jadi murtad, pindah kepercayaan, 不是说他们背逆办了宗教， tapi di tengah-tengah hidup yang Tuhan karuniakan, mereka selalu bergantung kepada sesuatu yang lain. 但是神给他们的这个生命，他们还是靠着其他的东西而活。 Dan di dalam konteks kehidupan kita sekarang, 从我们现今的生活里面看到， kita bergantung kepada apa? 我们靠是什么东西呢？ Kita mencari kesenangan kepada hal-hal yang baik pada dasarnya. 我们就是说寻找一些好的东西， Momen Natal, 这个圣诞的时刻， kumpul dengan orang yang aku sayang. 跟我所爱的人集合在一起， Aku berharap aku dapat sesuatu. 我非常的盼望我可以得到一切。 Festival agama di gereja mungkin. 可能是教会的庆祝会， Tetapi apakah ketika kita merayakan semua itu, 是否当我们庆祝这些的时候， apakah kita nggak juga sedang berjalan di dalam kegelapan? 是否我们不是也走在这个黑暗当中吗？ Kita sama-sama membaca Matius 2, 我们一同看马太福音第2章 ayat yang ke-8. 第8节。 Kemudian ia, yaitu Herodes, menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, mengenai Yesus. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. 就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。” Saudara, ketika membaca bagian ini 当你听 secara 到这一节， berulang-ulang, 在那边重复的念的时候， saudara jujur saya kaget. 很老实说，我吃了一惊。 Apa yang dilakukan oleh Herodes? 那这个希律王做些什么事呢？ Kita tahu, kita sering dengar Herodes adalah raja yang jahat. 我们时常听到希律是一个很坏的王， Tapi coba kita perhatikan apa yang dia katakan. 就是我们注意到他所说的是什么。 Kamu pergi, lihat bayi itu, dan kabarin ke aku. 他说：“你们去寻找这小孩，然后跟我报信。 Aku pengen ikut merayakan, aku juga pengen menyembah dia. 我也很希望去拜他，来庆祝他的降生。 Seolah-olah dia bilang, ayo kita celebrate. 好像是说，来吧，我们一同来庆祝。 Ayo berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, untuk bayi yang lahir itu. 来吧，给予那新生的王主耶稣基督最好的。 Tapi kita tahu sebetulnya ini adalah kepura-puraan, 但是我们知道，这就是虚假的， ketidakjujuran. 他的不诚实， Jadi perayaan yang megah, 很雄伟的庆祝， sesuatu yang disambut dengan baik, dinanti-nantikan. 一个被等候迎接的好事。 Saudara, semuanya ini dilakukan sebetulnya untuk menutup-nutupi jiwa yang menolak Yesus. 其实这一些就是在遮盖一些拒绝耶稣的。 Saudara, pikirkan apa yang kita lakukan setiap Natal. 弟兄姐妹们，请你想一想，我们每一年的圣诞节做了些什么？ Kalau kita lihat ke sekeliling kita, ada terang di mana-mana. 我们就是看周遭，到处都有很亮的光明的地方。 Saudara, kita siapin panggung yang terbaik untuk Tuhan. 我们为主搭了很美的舞台。 Saudara, saya takut untuk bertanya, tetapi saya mencoba untuk memberanikan diri untuk akhirnya bertanya. 我很惧怕来发问，但是我还是勇敢的向大家发问。 Bagaimana kalau yang kita lakukan selama ini ternyata mirip sama Herodes? 是不是若是我们近来所做的一些跟希律王所做的都差不多一样呢？ Kita siapin panggungnya. 我们来布置这个台， Kita memberikan yang terbaik. 我们好像是给了最好的。 Tetapi bagaimana dengan kondisi hati kita backstage, di balik panggung?
但是在舞台的后面，我们内心里面抢做什么东西呢？ Kita suka dengar istilah blessing in disguise. Blessing in disguise, berkat yang terselubung. 我们多少时候我们时常会想到一些好像被自该做的这个祝福。 Contoh sederhananya Yusuf di Mesir. Seolah-olah dia itu mengalami keburukan, kejahatan. Tapi Tuhan mendatangkan berkat lewat peristiwa itu. 好像约瑟在埃及遭遇到很不好的事情，但是在那个后面，神为他预备了很好的 Blessing in disguise, berkat terselubung. 一个被制作的这个祝福。 Saudara, tapi kita nggak boleh lupa bahwa ternyata Alkitab juga berbicara tentang sesuatu yang lain. 但是我们不要忘记，神也有讲到其他的。 Di surat Korintus, Paulus itu berkata, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. 在哥林多前书里面讲到，魔鬼也会在那边防这个光明的天使。 Dan kalau kita melihat apa yang Herodes lakukan, kita mengerti. 有时候我们可以看到希律所做的一切，我们都明白， Ini kegelapan yang ditutupi oleh terang. 这是被光明所遮盖的黑暗。 Darkness in disguise. 在这个黑暗里面，有藏着一些东西。 Sehingga di momen Natal, momen yang paling kita nanti-nantikan. 在这个时刻，圣诞节的时刻，是我们在那边等候的时刻。 Sebetulnya, apakah cahaya-cahaya yang kita lihat di sekitar kita Sifo- betul-betul untuk menyambut Yesus? 是否在我们周遭所看的光芒，真正的在迎接耶稣基督呢？ Atau apakah kita juga melakukan hal yang sama, darkness in disguise? 或者我们也跟这个希律所做的一样？ Saudara, karena kalau kita boleh jujur, apa yang sebetulnya kita nantikan di tengah Natal ini? 若是我们很老实的说，到底在圣诞节里面，我们所等候的是什么东西呢？ Betul kita pengen datang ke gereja, 是的，我们要来到教会， tapi menyambut Natal itu hanya satu momen di antara momen-momen yang lain. 但是迎接圣诞，这是在很多这个时刻的其中之一而已。 Saudara, ada dari kita yang lebih seneng, lebih menunggu-nunggu dapat bonus, dapat THR. 有好多人在那边等候，得到这个一些的奖励，一些的奖赏。 Yang lebih kita tunggu-tunggu adalah liburan, ngumpul sama keluarga. 我们等的是假期，可以跟家人集合在一起。 Dan mungkin sebagian dari kita nggak terlalu memikirkan Yesus datang ke dunia itu untuk apa. 当然有一部分人，他们没有在那边想到耶稣为什么而来。 Di tengah-tengah Natal yang lebih aku pikirkan adalah aku ini masih seorang diri, masih single, atau aku udah punya pacar. 在圣诞节期间，我所想的，我还是单身呢，还是我已经有爱人了？ Sehingga kita tahu di tengah-tengah Natal bahkan kita mengalami emptiness, 我 kekosongan. 我们也想到，在圣诞节里面，我们也感到空虚。 Lalu saya coba membandingkan, apa sih acara atau festival yang kita rayakan setahun sekali? 我们在比较每一年我们所谓的庆祝， Selain Natal biasanya kita ngerayain Imlek. 除了这个圣诞节，我们也庆祝春节。 Terus saya pikir-pikir, 我在想， antara Natal dan Imlek lebih excited yang mana? 圣诞节跟这个春节，比那一个比较起劲。 Setahun sekali sama-sama ngumpul sama keluarga, 一年一次跟家人们集合， sama-sama banyak makanan. 一同吃好多的食物。 Saudara, saya hampir nggak bisa menemukan perbedaan. To 我 be 好 honest. 像找不到一些的分别， Bahkan kalau boleh jujur mungkin lebih seneng Imlek. 甚至就是老实说，我比较喜欢春节， Karena saya masih dapat angpau. 因为我还可以得到红包。 Tetapi poinnya di balik semua perayaan-perayaan yang kita rayakan setiap tahun, 但是在这些节日，我们所庆祝的节日的后面， saudara, kulitnya di permukaan memang kita itu antusias. 从外表我们好像很在那边有精力， Tetapi di balik perayaan yang kita tunggu-tunggu itu, 但是在这个我们所等的这个节期的后面， jangan-jangan kita adalah manusia yang bergumul dengan hidup ini. 我们可能就是一些在挣扎当中的人。 Kenapa hal-hal yang aku pikir bisa memberikan aku kepuasan, 为什么我们所想到的事情可以满足我们， ternyata nggak bisa. 原来不能？ Saya udah merayakan Natal ya mungkin sekitar 20 kali lebih. 呀，我可能是20几次庆祝圣诞了。 Saya mengingat 2 tahun lalu ada momen yang cukup spesial. 我记得在2年前有一个很深刻、很特别的时刻， Saya ngumpul sama teman-teman baik. 我跟我好朋友集合在一起。 Udah jarang ketemu karena sejak saya masuk seminari saya tinggal di asrama. 当我进入神学院的时候，我是住在宿舍，很少跟他们见面。
Jadi 2 tahun lalu sebelum COVID kami punya momen untuk berkumpul. 2年前疫情还没有来到的时候，我们有时刻一同集合。 Dan salah seorang teman saya itu jago masak. 其中一个朋友很会烹饪， Jadi saya ingat dia itu masak babi panggang. 我记得他烧烤这个烧猪， Saudara itu benar-benar garing, sausnya sensasinya saya masih bisa bayangin sampai sekarang. 很脆很香，我还可以想象到的。 Kami minum teh panas dicampur madu, 我们喝掺了蜜糖蜂蜜的热茶。 duduk semeja, apartemen teman saya lumayan bagus. 我朋友的公寓很美，坐在一个桌子旁边，围绕着桌子。 Jadi kami catch up, kami ngobrol beberapa orang di situ. Kami semua teman dekat, kami bercerita tentang perjalanan hidup kami. 我们都是很靠近的朋友，我们在那边一同聊天，聊到我们以后的生活。 Momen yang sesaat bikin saya merasa hangat. 一个时刻的一个短暂的时刻，感到我非常的温暖。 Tetapi ketika saya pulang ke rumah, 但是当我回家的时候， nyetir sendirian di 我 jalan, 自己开车 masuk ke kamar, 进到房子， saya merasa kok ini cepat lalu ya. 我感到这么快的就过去了。 Udah gini doang yang namanya Natal. 圣诞就是如此吧。 Sehingga C.S. Lewis, seorang penulis itu pernah berkata, 所以路易斯一个作者，他这样子说： It's always winter, but never Christmas. Selalu musim dingin, tapi nggak pernah Natal. 每一次在这个冬天的时候，冷天的时候，不曾有圣诞。 Saudara paham maksudnya? 你明白吗？ Musim dingin itu adalah musim penantian. 冷天、冬天是等待的日期， Meskipun dilalui dengan sulit, 虽然很艰难的经过， tapi semua orang pengen laluin karena mereka berharap nanti aku akan ketemu Christmas. 但是很多人在等候，因为他们想到就在那个时候，我们可以一同庆祝圣诞。 Tapi C.S. Lewis bilang, no, it's always winter, but never Christmas. Selalu musim dingin, tapi Natal yang kita nanti-nantikan itu nggak pernah hadir. 但是他讲到，始终都有冷天、冬天，但是我们所等候的圣诞，从来没有来临过。 Jadi api unggun yang menyala, 那个烧炉，在点做的那个暖炉， simbol dari kebersamaan, kado, perayaan. 那些我们一同同心的这个标志，可以集合在一起，一同来庆祝等等。 Saudara, ternyata itu nggak cukup untuk menghilangkan dinginnya hidup kita. 原来这一切都不够温暖我们这么冷酷的心。 Api unggun itu rupanya cepat padam. 那个炭火这么快的就熄灭了。 Dan kita tahu ngumpul sama orang-orang yang kita sayang nggak berarti kita benar-benar punya connection dekat sama mereka. 我们当然知道跟那些好像很亲近的人在一起，根本我们也没有很深的关系。 Hanya karena kita sekali Christmas dinner bareng nggak berarti suami istri yang tadinya jauh bisa tiba-tiba jadi dekat. 不是说我们一次的圣诞晚宴，那个这个夫妻关系就马上这么好了。 Hanya karena kita memberikan kado dan menerima kado nggak berarti kita saling mengerti kebutuhan masing-masing. 是否我们送给某人礼物，我们接受人的礼物，就是我们的关系就是很好了。 Saya bisa pergi makan sama teman-teman dekat saya, tetapi apakah mereka betul adalah sahabat rohani yang ngerti emosi saya? 我跟好朋友一同去吃饭，是否他们可以知道我树林里面的光景？ Always winter, but never Christmas. 时常都有这个冷天，但是都没有圣诞 Jadi 节， momen-momen fulfillment. 就是在这个时刻里面， Kita selalu cari tapi jarang sekali kita alami. 我们在寻找，但是我们很少可以领受到。 Sehingga ketika kita bicara tentang Natal yang mengubahkan, 就是我们讲到这个改变的圣诞节， saudara, kita harus melihat kembali kepada habit, kebiasaan yang kita rayakan selama bertahun-tahun 我们 sebagai 可 orang 以 Kristen. 看到我们多年来庆祝圣诞节的时刻。 Saudara, bukannya ekstrim artinya kita nggak perlu beribadah, nggak perlu ketemu sama keluarga, nggak perlu tukar kado, semuanya itu kita buang. 不是说有很极端的说，不要跟家人在一起，不要一同庆祝，也不要调换礼物等等。 Tapi kita perlu bergumul dan melihat lebih dalam lagi. 但是我们要想，我们要更加的深刻的去思考。 Apakah yang kita alami selama ini betul-betul adalah Christmas? 那么我们近来所经历过的，是否就是圣诞呢？ Atau apakah ini adalah sesuatu yang kita rayakan karena ya memang sibuk, pelarian
dari kebingungan kita atas hidup. 是否这一切我们所庆祝，就是我们逃避了现在在忙碌当中，我们逃避那个时刻？ Kita perlu bertanya, ada apa di balik dorongan kita merayakan Natal? 我们需要在发问，什么东西推动我们去庆祝圣诞？ Saudara, kita nggak mungkin memaksa diri kita untuk merayakan sesuatu kalau nggak ada yang bisa dirayain. 我们不可能勉强自己，若是没有什么东西可以庆祝的话， Kita akan sama-sama membaca dari Yohanes 3, 我们一同来看约翰福音第3章 ayat yang ke-20 dan 21. 20跟21节。 Saya akan membacakan lalu nanti akan diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 反作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备；单行真理的必要来救光，要显明他所行的是靠神而行。 Saudara, kita nggak perlu heran kalau ternyata sebagai orang Kristen kita itu menolak Natal. 我们不用奇怪，成为一个基督徒也会在里面季节圣诞节。 Di dalam Yohanes sudah dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi dia akan ditolak. 在这个约翰福音里面讲到，他要来到他的地方，但是这些东西都拒绝了他。 Sehingga sebetulnya nggak usah heran kalau hal yang sama itu terjadi berulang-ulang kali. 不用奇怪，这个事情在那边反复在那边发生。 Di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu tinggal bersama-sama dengan kita, diam bersama-sama dengan kita. 在这个约翰福音第1章里面讲到，太初有道，道与神同在，就是跟我们同在。 Dan kata diam itu di dalam bahasa aslinya adalah berkemah. 就是同在，寄居在那个地方。 Jadi Yesus berkemah di antara kita. 神在我们当中来寄居同在。 Kenapa berkemah? 为什么同在呢？ Karena kita tahu di perjanjian lama ada kemah suci. 因为我们知道，在这个旧约时代有这个圣洁的帐篷。 Lalu Paulus juga bilang kita adalah kemah Roh Kudus. 那么保罗也讲到，我们也是属灵的帐篷。 Jadi Allah yang begitu jauh menjadi dekat sekali dengan kita. 这么 Bahkan 遥 dia 远的 tinggal di 神 dalam kita. 变成这么靠近我们，并且他跟我们同住。 Tapi rupanya ini adalah sesuatu yang nggak semua orang bisa terima. 原来这件事情不是所有的人都可以接受的， Seperti yang kita baca tadi. 好像刚才我们所读到的。 Kita nggak mau dekat-dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena semua yang gelap di dalam diri kita itu jadi kelihatan, terekspos. 我们不要什么靠近我们的主，为什么呢？因为在我们里头里面黑暗，就会被显明出来了， Dan ini adalah sesuatu yang sulit. 很不容易了。 Gimana kalau selama ini aku merasa aku udah merayakan Natal, 要不然我们感到最近我们每一切都庆祝圣诞， tapi Tuhan membuat kita sadar bahwa no, it's never Christmas. 但是神告诉我们，那不是从来没有过圣诞的， Kamu hanya berpura-pura melakukan semua yang kamu lakukan. 你就是所做的一切都是虚假的， Saudara, sulit. 不容易，辛苦。 Saudara tahu apa bedanya konseling dan memberikan nasihat? 你知道同样吗？就是辅导以及劝勉。 Kalau memberikan nasihat, misalnya ada orang yang suka marah-marah, kita kasih ayat firman Tuhan dan kita bilang, jangan suka marah, Tuhan gak suka. 劝勉呢，就是一个人很喜欢发脾气，我们会给他一些境界，对他说，我们的神不喜欢你发脾气。 Tapi kalau kita ngobrol dengan seorang konselor, misalnya ngobrol sama Laus Surya, 比方说，有一天我们跟这个辅导师，就是这个苏利亚传道谈话， kita akan diajak untuk menelusuri kenapa kita suka marah-marah. 他会跟我们来探讨为什么我时常会生气。 Saudara, nggak cukup kita dinasihatin, jangan marah-marah, Tuhan gak suka. 用这个劝导是不够的， Kita perlu digali apa sumber dari kemarahan kita. 应该我们被挖掘出来，那个我们发脾气的源头是什么？ Jadi bagian-bagian dari jiwa kita yang nggak terungkapkan itu harus diterangin dulu. 没有敞开的那个生命应该被揭开。 Mungkin kita pernah ditinggal sama orang tua kita dulu. 可能我们跟我们的父母亲在一起， Mungkin pas kecil kita pernah mengalami pelecehan.
还小我们被欺负了， Saudara, hal-hal yang sensitif, hal-hal yang menyakitkan. 一个很敏感被伤害到的。 Jadi banyak orang yang mungkin bergumul, kenapa? Ya karena titik gelapnya itu nggak pernah diterangi. 很多人在那边挣扎，因为那个黑暗的部分从来没有被揭开。 Tetapi kita tahu, sebelum titik sensitif itu diperbaiki, disentuh, kita akan menjadi manusia yang sama. 我们都很了解，知道那个很敏感的地方没有揭开的话，我们都是成为一个同样的人。 Jadi di kulit bisa kelihatan sembuh, padahal sebenarnya enggak. 在外表看到是好了，其实在内心里面还是受伤的。 Dan kita tahu, 我们知道， Tuhan Yesus datang sebagai apa? 耶稣来做什么呢？ Penasihat ajaib, 是奇妙的测试， wonderful counselor. 很了不起的这个葡萄架。 Jadi ketika kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini, 当在世上我们迎接神的降生的时候， apakah Putra Allah yang tunggal yang berkemah di dalam diri kita, 是否那个神的独生爱子在我们当中这帐篷的？ coba kita gumulkan, apakah dia puas kalau kita cuma sekedar merayakan Natal, tapi nggak pernah membuka diri sejujur-jujurnya? 我们想想，若是我们这是很普通的来庆祝，我们从来没有揭开我们内心里面， Saudara, culture kita itu selalu merayakan Natal dari sisi terang. 我们好像就是在很光明的时刻里面来庆祝圣诞， Jadi yang disorot selalu sesuatu yang positif. 看到的就是很正面的。 Padahal ketika saya pikir, 其实我想， Tuhan Yesus nggak butuh semua terang itu. 耶稣不希望他也不要这些看到很光明的， Dia datang untuk menerangi hidup kita yang gelap. 他来是要照耀这个黑暗的地方。 Saudara, saya nggak kaget kalau sebetulnya setiap kita, mungkin sebagian dari kita, di Natal ini masih mengalami winter. 我不客气，又是在这个圣诞节里面，还有人还是活在这个冬天里面。 Saudara, saya pikir ironis banget, di Natal kita sibuk melayani Yesus dan kita lupa bahwa Yesus datang untuk melayani kita. Kitalah yang seharusnya dilayani. 很讽刺的，就是耶稣来的时候，是神要来在那边来服侍我们。 Kita memberi diri untuk sahabat kita, kita kasih kado untuk sahabat kita. 我们献上我们自己，给我们的朋友一些的礼物。 Tapi Yesus sahabat yang sejati, pemberian dari Allah Bapa. 但是神所给的耶稣基督是我们真诚的朋友， Apakah kita menerimanya? 我们是否已经接受他了呢？ Natal adalah momen di mana Tuhan membuka diri kepada kita, supaya kita bisa membuka diri kepada Dia. 圣诞节是神敞开自己来到我们当中，要我们是否已经敞开我们的心给予主了呢？ Saudara, melampaui celebration, perayaan yang kita rayakan setiap tahun. 超乎每一年我们所举行的这个庆祝， Saya percaya yang Yesus minta adalah kejujuran. 我相信神要的就是一个诚实的心。 Artinya kita nggak menutup-nutupi apa yang kita rasakan. 意思说，我们不遮盖一切我们所感受到的， Kita nggak menutup-nutupi kesedihan kita. 我们没有在那边隐藏着我们的悲伤。 Dan kalau kita lihat kepada misalnya Maria, 有时我们看到玛利亚， kenapa dia bisa menerima bayi Yesus 为什么？ lahir di dalam rahimnya? 为什么她甘愿把自己献上来怀耶稣呢？ Saudara, dia adalah pribadi yang berani membuka diri. 他是一个很勇敢、敞开自己的人。 Saudara, Yesus juga mau hadir di dalam diri kita. 耶稣也要在我们当中降临。 Kita pikir cuman Maria doang yang dapat privilege Yesus ada di rahim dia. 我们是否想到只有玛利亚很特权来让这个耶稣可以怀胎在他身上呢？ Saudara, kita lupa Yesus pun ingin tinggal di hati kita. 我们忘记了耶稣也很要住在我们的里头。 Kalau kita melupakan satu hal ini, 若是我们忘记了这一件事， seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, it's always winter but never Christmas. 好像律所说的，在冬天当中，没有圣诞。 Saudara, kita boleh menjaga tradisi yang kita pelihara. 我们可以守着我们这些的传统习惯， Beribadah, ngumpul sama keluarga, tukar kado, semuanya itu adalah sesuatu yang baik. 敬拜、交换礼物，跟亲朋戚友们在一起，这些都是好的。
Tapi ingatlah semua itu nggak akan pernah bisa satisfy apa yang kita betul-betul cari. 但是这些都不可能，我们可以寻找做我们所找的所谓的东西。 Jangan sampai Natal yang kita rayakan membuat kita lupa seperti Herodes, bahkan kita berpura-pura. 不要在圣诞节里面好像跟希律一样，我们假装不知道细微。 Yang kita butuhkan adalah Kristus Yesus. 我们所需要的就是耶稣基督。 Kiranya kita boleh membuka hati kita 但愿我们可以敞开我们的心， dan merasakan di tengah-tengah winter kehidupan sekalipun Tuhan melayani kita. 感受到在冬天里面，我们的神在服侍我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih pada hari Minggu ini kami diingatkan satu hal yang penting. 父神上帝，我们感谢你，今天早上你这一次提醒我们一件很重要的事。 Seringkali di tengah-tengah Natal kami lupa yang sebetulnya perlu dilayani adalah diri kami. 多次我们忘记在圣诞节里面，我们要服侍的就是我们自己。 Kami memberikan panggung yang terbaik. 我们预备了很好的舞台， Kami berdoa supaya semua itu bukanlah sebuah kepura-puraan. 我们恳求祷告，但这一切都不是虚假的。 Kami diberikan keluarga, kami diberikan berkat, kami diberikan banyak pemberian. 神，你给我们这个家庭，给我们许多的祝福， Jangan sampai semua hal itu menggantikan Kristus Yesus. 不要让这一切代替了耶稣基督。 Di momen Natal ini kami mau membuka hati kami. 在这个圣诞的时刻，我们要敞开我们的心。 Kiranya putramu yang tunggal Tuhan Yesus boleh tinggal diam di dalam 但是 diri 你 kami. 的爱子耶稣基督可以住在我们的心里。 Memberikan damai yang sejati di tengah-tengah hidup yang dingin. 恳求你在这个寒冷的日子里面，赐给我们温暖的心。 Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. 感谢主你自己的美好， Berkati hari kami, berkati akhir tahun ini. 祝福我们每一个人，祝福我们在这个年底， Kami terus boleh membawa pesan Natal di hati kami. 我们一直在心中有这个圣诞的托付。 Terpujilah Engkau, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 主你这被高举，奉耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。